Selamat petang, salam sejahtera. Ini berita yang muktamad daripada Perak. Tahniah kita ucapkan kepada Kerajaan Pimpinan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional kerana telah mendapat kata sepakat yang muktamad hari ini apabila Pakatan Harapan memberi laluan kepada Barisan Nasional di Perak untuk menerajui kerajaan negeri walaupun mempunyai 24 kursi DUN manakala BN mempunyai 9. Apa makna semua ini? Ada makna di sebaliknya. Apabila ini berlaku, nampaknya kalau ini berterusan, maknanya Barisan Nasional pasti akan menyokong Anwar Ibrahim. Pakatan Harapan juga berada di landasan untuk menyokong Barisan Nasional di Pahang, di mana terdapat juga perhimpunan ataupun DUN tergantung. Jadi maknanya Anwar telah pun telah menawarkan dua buah negeri yang sepatutnya Kerajaan Pakatan Harapan yang memerintah, iaitu pertama di Perak dan satu lagi sedang dalam perbincangan iaitu di Pahang. Langkah itu berkemungkinan besar bertujuan untuk mendapat sokongan daripada Barisan Nasional di peringkat persekutuan. PH mempunyai 82 ahli parlimen manakala 26 daripada 30 ahli parlimen BN kelihatan bersedia untuk menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Larry Sheng daripada PBM yang merupakan ahli parlimen Julau juga berada di Hotel Seri Pasifik memberikan Anwar 109 ahli parlimen. Jika Anwar boleh mendapatkan 3 ahli parlimen warisan, dia akan mempunyai 112 cukup untuk membentuk kerajaan. Yang sedang tular di media sosial sekarang ini ialah kononnya sudah dapat keputusan penuh siapa yang akan mentadbir Malaysia, kabinet kecil Malaysia. Yang sedang tular di media sosial menulis Perdana Menteri ialah Anwar Ibrahim, manakala timbalan Perdana Menteri adalah Tokmat. Timbalan Perdana Menteri yang kedua pula ialah daripada warisan iaitu Safi Abdal. Jadi nampaknya manifesto Pakatan Harapan yang menulis dua timbalan Perdana Menteri semakin menjadi realiti apabila kalau betul lah Perdana Menteri adalah Anwar Ibrahim, timbalan Perdana Menteri adalah Tokmat dan timbalan Perdana Menteri yang kedua adalah daripada warisan iaitu Safi Abdal, maka Anwar akan menjadi Perdana Menteri. Dan yang lebih menarik lagi ialah apabila Tommy Thomas mengatakan Agong mesti lantik Anwar jadi Perdana Menteri. Ceritanya paling bagus kalau kamu kenal, yang kamu tahu, yang di Pertuan Agong mesti melantik pengerusi Pakatan Harapan iaitu Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kerana gabungan itu memperoleh kerusi terbanyak dalam pilihan raya umum, kata Tommy Thomas. Bekas peguam negara itu berhujah berdasarkan keputusan pilihan raya United Kingdom 1974 yang turut menyaksikan keadaan parlimen tergantung. Katanya Ratu Elizabeth ketika itu mengundang gabungan yang memperoleh undi terbanyak untuk membentuk kerajaan. Justru katanya oleh kerana Malaysia juga turut menggunakan sistem parlimen Westminster, Anwar patut diberikan peluang untuk menjadi Perdana Menteri. Agong mesti lantik Anwar jadi Perdana Menteri, katanya. PH mendapat 82 daripada 222 kerusi parlimen diikuti Perikatan Nasional sebanyak 73 kerusi. PN setakat ini mendapat sokongan Blok Borneo untuk mencukupkan bilangan minimum 112 kerusi. BN yang dilihat mempunyai kuasa penentu belum mengumumkan pendiriannya. Bagaimanapun pemimpin PH dan BN dikatakan telah pun selesai mengadakan pertemuan di sebuah hotel iaitu Seri Pasifik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Aku nak beritahu kamu semua perkembangan terkini apa yang berlaku di dalam kemelut politik di Malaysia pada pagi ini. Pada pagi ini dilaporkan bahawa Anwar tetap kekal dengan bilangan 112 hingga 115 kerusi yang telah menyokong beliau menjadi Perdana Menteri. Kalau semalam kita nampak post Anwar Ibrahim di Facebooknya, begitu deep, super deep. Tahu maksud deep? Sangat dalam maknanya. Anwar Ibrahim sempat menggunting rambut di sebuah toko ataupun tempat salon untuk gunting rambut. Jadi orang pun mula meneka bahawa Anwar sedang bersiap sedia
merapikan rambut, berhandsome-handsome. Apa tujuannya berhandsome-handsome? Itulah yang deep sekali. Jadi aku pun pikir, oh mungkin dia sedang berhandsome-handsome sebab sedang bersedia untuk mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri di Parlimen ataupun di Istana Negara. Itu sebab dia gunting rambut untuk handsome-handsome. Haha. Walau bagaimanapun, yang menggemparkan seluruh Malaysia pagi ini ialah apabila bekas Ketua Penerangan UMNO Sahril Hamdan berkata, Barisan Nasional tidak sepatutnya menyertai mana-mana gabungan. Nah, ini pun menarik. Tapi sebelum yang kemarin, hari ini juga KJ, Khairi Jamaluddin dalam keadaan yang sangat letih pun sudah mulai bersuara memberitahu bahawa Zahid Hamidi patut undur diri. Zahid Hamidi patut untuk letak jawatan. Khairi kata sudah tiba masanya Zahid Hamidi perlu letak jawatan dan reformasi di dalam UMNO tidak boleh lagi ditangguh-tangguh, tidak boleh lagi ditunggu-tunggu. Kata Khairi, kalau nak bangunkan semula UMNO menjadi satu kuasa yang besar, ini sudah tiba waktunya, tidak boleh ditangguh-tangguh lagi, perlu lakukan sekarang. Zahid harus letak jawatan sekarang, Zahid perlu undur diri sekarang, kata Khairi Jamaluddin. Namun pagi hari ini yang mengejutkan ialah apabila Sahril Hamdan yang juga bekas Ketua Penerangan UMNO berkata, Barisan Nasional sepatutnya tidak menyertai mana-mana gabungan. Aku dah ulas sebentar tadi pencerahan ini. Kamu pun sudah tahu tentang perkara itu, yaitu Barisan Nasional sangat bagus kalau dia tidak perlu menyertai sesiapa. Dia hanya jadi pembangkang yang hebat supaya rakyat lihat Barisan Nasional mula bekerja hidup semula, dan pada PRU yang ke-16 pada 5 tahun akan datang, rakyat akan mula mengundi semula UMNO, mengundi semula Barisan Nasional kerana nampak mereka bekerja keras sebagai pembangkang. Aku sarankan Barisan Nasional pergilah jadi pembangkang supaya kami semua dapat lihat sekali lagi UMNO Barisan Nasional hidup dan sudah kembali dengan kekuatan taringnya yang sebenar. Dalam catatan hari ini di Facebook, Sahril Hamdan mengatakan BN tidak mempunyai pendidikan moral untuk menyertai mana-mana kerajaan selepas kekalahannya pada pendirian moral untuk menyertai pada kekalahannya pada PRU 15. Sebaliknya, Sahril berkata Barisan Nasional harus kekal sebagai pembangkang dan hanya memberikan sokongan teknikal supaya lantikan Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong dapat dilaksanakan. Ini pemikiran yang tepat. Beginilah keputusan yang betul. Jangan ikut hanya suka hati, jangan ikut hanya kepentingan sendiri. Ikut untuk kepentingan Barisan Nasional dan UMNO. Menurut Sahril Hamdan, BN dan UMNO berada di persimpangan dan berisiko berpecah kepada dua kumpulan. Dengan kem Ahmad Zahid Hamidi didakwa cenderung kepada Pakatan Harapan, manakala kem Ismail Sabri Yaakob cenderung kepada Perikatan Nasional. Kosmo memetik sumber melaporkan 20 daripada 30 ahli parlimen BN akan menyokong PN, manakala hanya 10 ahli parlimen yang menjadi bersedia menyokong Pakatan Harapan. Bekas Peguam Negara Tommy Thomas berkata, dalam satu kenyataan memandangkan PH memenangi kerusi dan undi terbanyak, ia harus diberi peluang dahulu untuk membentuk kerajaan. Saudara-saudara sekalian, itu cerita yang paling menarik hari ini. Selain daripada itu, saudara-saudara, kelihatan juga pemimpin tertinggi PH dan Barisan Nasional mula bertemu di hotel di Kuala Lumpur. Tahniah kepada Anwar Ibrahim kerana telah mula memulakan langkah yang tepat. Beberapa pemimpin tertinggi PH dan Barisan Nasional dilihat berada di Hotel Seri Pasifik Kuala Lumpur. Mereka ialah Setiausaha Agung UMNO Muhammad Maslan, Ahmad Maslan, dan Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail. Delegasi dari Amanah juga berada di sana, terdiri daripada Presiden Muhammad Sabu, timbalannya Salihuddin Ayub dan Ketua Menteri Melaka Adli Zahari. Mereka dijangka mengadakan mesyuarat hari ini mengenai penubuhan kerajaan baru. Namun yang lebih menggemparkan kita semua ialah apabila Ismail Sabri Yaakob mula buka mulut menyatakan pendiriannya. Apa kata Ismail Sabri Yaakob tentang hal ini? Beliau berkata hanya Majlis Tertinggi BN boleh buat keputusan.
Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob membayangkan pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi tidak boleh membuat keputusan bagi pihak Barisan Nasional. Bercakap kepada pemberita selepas tiba di PWTC, Ismail berkata, hanya Majlis Tertinggi BN boleh membuat keputusan sedemikian. Dengan ketiadaan PAU, MT saja boleh membuat keputusan. Kalau melibatkan BN, kita bertanding bukan atas UMNO, atas BN. Kita mesti buat keputusan MTBN. Kalau ini tidak dilakukan, siapa buat keputusan tidak sah, kata Ismail Sabri Yaakob. Nah, kalau begitu, susahlah kita ini semua. Perlombaan menawan Putrajaya makin rancak dengan kedua-dua pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin masing-masing mendakwa mereka mempunyai majoriti untuk membentuk kerajaan. Yang di Pertuan Agong telah memberikan mereka tempo sehingga jam 2 petang ini untuk membuktikan dakwaan mereka itu. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, menariknya tentang perkara yang berlaku hari ini ialah siapa yang akan benar-benar dipilih oleh rakyat menjadi kerajaan. Yang dipilih oleh rakyat sebenarnya ialah yang memenangi 82 kerusi, bukannya yang bergabung dan bergabung. Sehingga trending di Facebook, di Twitter dan di mana-mana termasuk di TikTok, mereka menanya, kalau begitu buat apa nak buat pilihan raya? Sebab yang menang boleh dikalahkan oleh gabungan yang kalah. Kalah bergabung dengan kalah boleh menjadi menang. Sampai banyaklah cerita-cerita kata, kalau begitu Piala Dunia Bola Sepak sekarang sedang berlangsung. Apa kata-kata mereka? Biarkan saja Brazil nomor 1, nanti yang nomor 2, 3, 4 bergabung, kalahkan mata Brazil. Ada juga yang memberikan contoh. Oleh kerana dalam Liga Inggris sekarang di atas adalah Arsenal. Mereka kata, mudah saja Arsenal dikalahkan. Tak perlu main bola pun. Macam mana caranya? Manchester United menggabungkan mata dengan Liverpool, maka kalahlah Arsenal, kalahlah juga Manchester City. Kan senang begitu mereka kata. Ialah apapun kita berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kedua dulu Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong mempunyai hikmat kebijaksanaan untuk menentukan yang terbaik untuk kita semua di Malaysia. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.